Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita masih belum terlepas dari malapetaka dan kebelut akibat dari pandemik COVID-19. Pagi ini Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan menghadap speaker atau Yang di-Pertua Dewan Rakyat Negara dan timbalan mereka. Jadi saya nak mula dengan meminta rakan-rakan membaca secara teliti kenyataan Istana Negara. Saya mohon saudara-saudari meneliti tiga rangkap utama dalam kenyataan Istana Negara. Ya. Pertama, mengulangi gesaan supaya Parlimen diadakan secepat mungkin. Bagi yang cerdik, bagi yang tidak mutabelit kenyataan dan arahan, tahu secepat mungkin, berulang kali, berbulan ini menyebut secepat mungkin. Janganlah menteri yang agak keterlaluan kalau saya sebut, ya, angkuh, sombong, biadab, nak bawa teori Ogos lah, September lah dan sebagainya. Ya. Kerana secepat mungkin, bagi yang faham bahasa Melayu, sesegera mungkin, dengan mengikut garis panduan dan prosedur. Kedua, supaya dapat dibahaskan proklamasi darurat dan ordinan darurat. Maknanya sebelum 1 Ogos. Kita bincang ordinan sebelum 1 Ogos. Maknanya sidang itu mestilah dilaksanakan segera dalam notis yang singkat. Janganlah speaker nak cerdik pandai sangat nak tunjuk dia tu tahu peraturan yang lain tidak tahu. Dia baru jadi parlimen ni pun. Dan peraturan membolehkan beliau menetapkan dalam keadaan dan kes tertentu menyegerakan sidang parlimen dengan kelulusan Perdana Menteri, ya, iaitu supaya dapat dibahaskan sebelum tamat peristiharaan darurat 1 Ogos. Dan sementara itu, gesaan Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong ialah bahawa jawatankuasa pilihan Parlimen yang ke-14 meneruskan sesi, maknanya sekarang menyegerakan sesi untuk menentukan mekanisme semak dan imbang. Sebab apa sekarang ni tak ada semak, tak ada imbang. Yang ada percubaan menjalankan secara sewenang-wenang, merompak sesuka hati, mengadakan tender tanpa penilaian dan semak imbang, dan oleh demikian gesaan dan titah Yang di-Pertuan Agong harus diberi perhatian. Untuk apa? Untuk jamin tadbir urus yang telus. Maknanya sekarang tidak telus, yang ada integriti, yang ada pertanggungjawaban atau accountability, terutama dasar awam, kemasyarakatan, hal ehwal kewangan dan perbelanjaan negara. Saudara, bayangkan satu kerajaan tidak terasa malu dan diaibkan bila Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong terpanggil untuk memberi gesaan yang sedemikian, kerana saya yakin Yang di-Pertuan Agong hanya menyuarakan pandangan majoriti ahli parlimen dan majoriti rakyat negara ini yang lebih faham derita mereka, kesukaran mereka, tidak angkuh dan sombong seperti mana kita lihat jawapan demi jawapan yang dibuat oleh menteri-menteri dan pimpinan dalam negara kita, termasuk Peguam Negara dan Di-Pertua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi, saya ingin junjung kasih bagi pihak ahli parlimen, titah Baginda Di-Pertuan Agong, dan mendesak supaya kerajaan ini lebih bertanggungjawab. Kalau mereka enggan kerana alasan tertentu, sewajarnya Perdana Menteri letak jawatan sekarang. Saudara-saudari, apa sebabnya mengapa kita meluahkan keresahan begini? Kerana apa yang dilaksanakan itu gagal. Itu yang penting. Kita ambil umpamanya kaji lidik dilakukan oleh Bloomberg, negara-negara yang disebut COVID Resilience Ranking, ya, menetapkan penilaian keupayaan, kesiapsiagaan dan kepantasan menangani masalah COVID.
Saudara, dikaji 52 negara yang ekonominya 200 bilion dolar dan lebih. Malaysia paling rendah. Januari 2020 nombor 16, Jun 2021 nombor 51. Paling tercorot di antara 51 negara. Memalukan, mengaibkan. Dan kalau kita jadi pimpinan dalam keadaan sekarang, patutnya berundur kerana kenyataan ini. Apa bukti dia? Ya, kematian kita lihat bertambah. Jadi disebut jumlah kematian, jumlah bunuh diri, baik yang non-Muslim dan Muslim, yang kian bertambah. Sehingga Jun 26 dah lebih 2,234 kematian yang dilaporkan. Baik, sekarang kita lihat umpamanya yang senantiasa kita asak kepada kerajaan, ya, kerana ujian dan saringan itu dia berbeza. Ada sampai 126,000, ada yang 50,000. Jadi test ni, kalau kita nak buat ujian, budak sekolah rendah pun tahu, ya, kalau ujiannya per 10, dia per 10 lah, baru kita tahu nilai. Kemudian tapi bulan ni 10, bulan depan 8, bulan berikutnya 7. Jadi perkiraan dan markah dia berbeza. Begitu juga jumlah. Tetapi kerana keangkuhan yang saya lihat, keangkuhan ini bukan saja menteri, dah sampai ke beberapa pegawai, ya, dan seolah-olah tak boleh dengar ada pandangan orang. Mereka lah pakar, mereka lah pandai. Walaupun kes bertambah. Kita lihat umpamanya, kes itu kalau dilihat dan dikaji secara objektif, konsisten, tuntas, 126,000, maka jumlahnya akan melonjak. Baik. Tetapi apa kesannya? Rakyat susah. Sebab bayangkan, merayu mendapat rezeki untuk makan keluarga, maka naik bendera putih, ya. Sudah, kalau jadi pemimpin, hidup senang lenang, gaji tinggi, allowance tinggi, dan lepas itu pula ada pula komisen diambil, dan tengok rakyat begini, tak ada menyentuh hati nurani mereka. Apa makna politik dan pimpinan dan tata kelola dan pengurusan kerajaan, ya. Sungguh-sungguh aib, malang, tragedi bagi rakyat. Terpaksa naik bendera putih. Naiklah bendera putih, kita nak lihat, kerana kita lihat apa yang disampaikan, ya. Pelbagai nama, saya pertama tak hafal, ya. Prihatin, Pemerkasa, Permakasa 1, Permakasa 2, Penjana, Pemulih, berapa banyak lah. Tapi yang disebut pemulih ratus bilion itu moratorium pula kena ada perjanjian, bank ada lagi kena faedah, lingkuplah syarikat. Sebab itu saya kata, daripada prihatin ke Pemerkasa kepada Penjana dan Pemulih, yang sekarang ada ini pelingkup saja. Pemerintah yang ada itu hanya menjadi pelingkup negara dan rakyat, ya. Sebab itu kita terus harus menggesa perubahan berlaku, kerana kegagalan itu nyata. Ini akhirul kalam bagi pihak ahli parlimen dan rakyat. Kami menjunjung kasih atas keprihatinan, kebijaksanaan Tuanku Baginda Pertuan Agong yang nampak terus menggesa mengikuti bidang kuasa dan wewenang setakat memberi nasihat, teguran dan titah. Walaupun sehingga sekarang kerajaan yang memerintah itu nampak menunjukkan keangkuhan dan keengganan, tetapi percayalah bahawa
majoriti ahli parlimen tidak lagi memihak kepada kerajaan. Saya di samping itu menyeru rakyat, ya, angkatlah bendera putih kalau perlu bantuan dan berdoa kepada Allah SWT, dan terus dengan usaha kita. Betapa susah pun fikirkan jiran, kesusahan rakan-rakan, hubungi mereka, telefon mereka, sama ibu bapa, keluarga terdekat, keluarga jauh, dan juga sahabat handai. Manalah tahu mereka itu dalam keadaan lebih sengsara daripada yang kita hadapi. Kalau kita mampu, kita bantu. Kalau tidak, gunalah saluran yang ada sebagai pejabat wakil rakyat, untuk pejabat-pejabat kerajaan ataupun NGO untuk menambah bantuan kepada yang memerlukan. Semoga Allah SWT memelihara kita dan menyelamatkan kita dan negara kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.